Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan membincangkan tentang bab 3, tajuk penakulan logik. Okey, untuk bab ini di silibus yang lama KBSM, nama dia ialah lebih kurang sama tapi cuma penakulan matematik lah. Dan di peringkat SPM, soalan SPM, soalan daripada bab ni dia memang garanti masuk di bahagian A. Jadi untuk KSSM ni saya tak pastilah, saya rasa masuk juga, cumanya garanti masuk ataupun dia shuffle ataupun dia ganti soalan lain, saya tak pasti ya. Okey. Jadi kita mulakan dengan terus subtopik yang pertama, iaitu penyataan ya, penyataan. So apakah dia penyataan? Okey, sebelum kita pergi lagi, saya nak beritahu ya, dalam bab ni untuk pengetahuan pelajar, kita belajar ayat ya. Kita belajar ayat logik. Selalu awak ingat kalau matematik ni guna nombor saja dengan simbol tapi sebenarnya ada juga kita guna perkataan, ayat untuk menerangkan sesuatu lagi. Sebab tu nama dia penakulan logik. Okey. Kalau saya mengajar di kelas pun saya akan berkata-kata, maksudnya ada ayat, tidaklah semata-mata nombor dan simbol saja. Okey. Jadi sama semula tadi, penyataan ni, apakah itu penyataan? Okay. Penyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, iaitu sama ada benar atau palsu, tapi bukan kedua-duanya ya. Okey. Dari segi dia punya definisi tu tak perlu hafal, yang penting awak tahu penyataan ni awak boleh tentukan dia betul ataupun salah, benar ataupun palsu. Kalau tak dapat tentukan, maksudnya dia bukan penyataan. Okey, kita cuba nak contoh ya. Okey, ada 5 ayat. Dia punya arahan dia, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah penyataan atau bukan penyataan. Berikan justifikasi anda, justifikasi alasan lah. Okey, kita yang pertama, tolong hantar buku kerja. Jadi tadi saya beritahu penyataan ni awak boleh tentukan sama ada dia benar atau palsu, betul ke salah. So sebenarnya A ni dia arahan. So kita tak pasti dia punya benar ke palsu. So mudahnya bila arahan je, dia bukan penyataan ya. So yang pertama ni soalan A, bukan penyataan. Okey. Yang kedua, B. Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Okey. Jadi ini benda yang umum, pengetahuan umum. Awak dah tahu memang menara Kuala Lumpur ialah menara paling tinggi. Okey, dan dia benar. Okey. So ini ialah penyataan. Yang ketiga, C. Bagaimanakah anda datang ke sekolah? Soalan. Tiba-tiba soalan. Macam mana nak tentukan dia benar palsu? Okay. So mudah je, bila soalannya dia bukan penyataan. Okay. Ingat, soalan bukan penyataan. Okay. Seterusnya, D. X campur 3 sama dengan 5. Penyataan ke bukan penyataan? Okay. So ini bukan penyataan. Walaupun awak boleh cari nilai X ni dengan menyelesaikan persamaan dia, tapi awak tak tahu nilai X ni berapa. Okay. Mudahnya kalau awak jumpa macam ni, ada satu pemboleh ubah, cuba masukkan apa-apa nilai, dapat tak 5? Dapat tak nilai yang di sebelah kanan ni? Contohlah saya kata, 9. X ialah 9. 9 tambah 3, sama dengan 5. Tapi sekarang kita tak tahu X ni. So dia bukan penyataan. Okay, ingat tu. E. Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Okay. Penyataan ke bukan penyataan? Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. So sebenarnya dia palsu ya, bukan. Sebenarnya dia lebih besar ni. Tapi sebab kita tahu dia salah ataupun dia palsu, so dia ialah
penyataan. Okay, ini ialah penyataan. So sekarang ni kesimpulannya, penyataan tu macam saya beritahu tadi lah, dia ialah perkara yang kita boleh tentukan benar atau palsu. Okay? Dia bukan arahan dan dia bukan soalan. So itulah penyataan. Okay? Okay, seterusnya kita pergi pula kepada menentukan kebenaran suatu penyataan tu ya. Okay, ini soalan begini masuk. Selalu juga masuk dalam SPM yang lepas. Okay. Dia mudah je. Awak kena nyatakan benar palsu je. Tapi kena ada pengetahuan lah. Cuba kita baca ya. Tentukan sama ada penyataan di bawah benar atau palsu. Okay. A. Semua segi empat mempunyai sudut tepat. Benar ke palsu? Okay. So segi empat tepat memang segi sudut tepat. Segi empat sama pun sudut tepat. Tapi kalau rhombus ataupun apa-apa bentuk segi empat tak ada sudut tepat kan. So sebenarnya bukan semua sebilangan. So A ni palsu. 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 Okay. Sebabnya bukan semua. Contoh yang mudah rhombus. Rhombus tidak mempunyai sudut tepat. Okay. Soalan B. Sebilangan rhombus mempunyai empat sisi yang sama. Okay, sama panjang. Okay, betul ke? Sebilangan rhombus. Rhombus apa dia? Rhombus ialah segi empat selari kan, yang mempunyai sisi yang sama semua sekali. So, semua sepatutnya. Bukan sebilangan, semua. So, ini pun palsu ya. Dia ada beza. Walaupun sepatutnya semua. Ni beza semua dengan sebilangan ni. Awak kena bezakan dia. Okay, ya ke semua? Ya ke sebilangan? Okay, kena bezakan. So, semuanya semua rhombus mempunyai empat sisi yang sama. Itu sebenarnya. Okay, soalan C. Semua segi tiga mempunyai sisi sama panjang. Semua segi tiga mempunyai sisi sama panjang. Tidak kan? Sebabnya ada segitiga yang sama kaki. Okay, ataupun segitiga tepat bersudut tegak tak semestinya mempunyai sisi sama. Okay, so ini bukan semua. So ini pun penyataan yang palsu. Okay. D. Sebilangan poligon mempunyai 5 sisi. Sebilangan poligon mempunyai 5 sisi. Okay. So memang pun sebab poligon ni ada banyak sisi ya. So kalau segitiga ada 3 sisi, segi 4 ada 4 sisi. Kalau 5 sisi ni panggil apa? Panggil pentagon. So betul memang betul sebilangan ya. So penyataan D ni benar. Okay. Dan last sekali, semua bulatan boleh dibahagikan kepada 8 sektor yang sama saiz. Semua bulatan ya. Betul ke? Semua bulatan. Bulatan ya, saya lukis je ya. Bulatan ni kita boleh bagi 8 tak? Memang boleh ya, bagi 8. Ni 4. Ni jadi 8. So kita boleh bagi 8 sektor yang sama besar ya. So memang semua. So, ini benar. Okay. Okay. Jadi, selepas awak melihat contoh-contoh saya bagi tadi, harapnya awak boleh dapat bezakan penyataan bukan penyataan. Dan jika ia penyataan, awak boleh tentukan sama ada benar atau palsu. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada satu topik yang masih lagi mengenai penyataan. Kita membuat penafian penyataan apa itu penyataan? Kalau satu penyataan itu kita tahu kita palsu, kita tukarkan kepada benar. Okey, macam mana? Contoh saya bagi satu penyataan. Saya kata tiga ialah faktor bagi 8. Okey, itu saya punya penyataan saya. So memanglah palsu ya, palsu. So penyataan selalunya kita label dengan huruf P. Okey, macam mana nak buat penafian dia? Okey, penafian sebab kita tahu ini salah ni.
Macam mana kita betul? Penafian di simbol dia huruf P je, cuma ada satu simbol ini ya. P. Okey. Macam mana nak buat penafian dia? Senang saja. Awak cuma letak bukan ataupun tidak ya. So 3 bukan faktor bagi 8. So itu penafian ya. Okey. So penafian ni mudah je. Okey. Jadi kita terus je. Okey. Sebabnya yang semua tadi daripada penyataan benar palsu, penafian ni saya rasa mudah je. Okey. Kalau tak faham boleh tanya saya, PM saya. Okey. Kita pergi pula kepada yang seterusnya, iaitu penyataan majmuk ya. Kita majmuk. So majmuk ni selalu dengar majmuk. Apa dia majmuk? Majmuk ni kita tahu masyarakat majmuk Okey. So masyarakat majmuk ni apa dia? Masyarakat yang pelbagai. Macam kita ada Melayu, ada India, ada Cina. Okey, so majmuk ni apa dia maksud dia? Gabungan dua ataupun lebih penyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Okey, ini key penting, dan atau. Kita gabungkan dua penyataan, dia akan jadi satu penyataan majmuk Okey. Contoh. Sekarang ni contoh. Okey, gabungkan penyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan atau. Okey. Ada dua. Satu P ni negatif 4 ialah integer. Penyataan Q 2 ialah integer. So macam nak gabung? Mula saya nak guna dan dulu. Macam mana? So mudah je sebabkan dia dua sekali integer. So kita buat. So ini yang pertama kita guna dan. Negatif 4 dan 2 ialah integer. Tu dia. Kita gabungkan dia guna perkataan dan. Macam mana kalau guna atau? Senang je. Mudah je ni. Bahasa Melayu mudah. Atau 2 ialah integer. Okay. So kita dah gabungkan dia. Menggunakan dan atau. Okay. Mudah je. Saya rasa awak boleh faham. Okay. Dan seterusnya bisa cari juga. Ada kita kena menilai kebenaran menilai kebenaran. Maksudnya kita kena tentukan dia benar atau palsu bagi satu penyataan majmuk So ini ada satu jadual. Okey. Kita boleh tengok jadual ni. Okey, jadual ni apa maksud dia? Okey, mudah je Okey, sekarang ni kita ada dua. Kita sebenarnya majmuk ni dia lebih daripada dua ataupun dua. So kalau ada dua penyataan benar, kalau guna dan tak akan jadi benar. Kalau guna atau dan jadi benar lah sebab dua-dua benar. Okey. Kalau satu penyataan benar, penyataan Q palsu, tapi kalau diguna dan tak akan jadi palsu. Okey, jadi palsu. Tapi kalau guna atau jadi benar. Okey, sebenarnya kesimpulan mudah je. Dan dia memerlukan dua-dua sekali benar baru jadi benar. Kalau dia dua-dua sekali palsu, tak akan jadi palsu. Memang jadi palsu lah. Okey, dan ni dia asal palsu je, tak akan jadi palsu. Dan Tapi kalau atau pula, janji salah satu dia ada benar, tak akan jadi benar Okey, tapi kalau dua-dua palsu tak akan jadi benar pula. Okey, jadi palsu lah. Okey. Kita tengok contoh macam mana. Contoh Contoh. Okey, contoh saya bagi ni. Contoh. Okey. Contoh Okey. Contoh yang pertama sekarang ni kita menilai kebenaran tentukan nilai kebenaran penyataan majmuk yang berikut. Yang pertama A. 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Okey. Dia guna dan Dia guna dan. Tadi dan kena apa? Dan kena berdua betul. So 2 besar daripada 4 ke? Tidak. Negatif 5 pun tidak. Okey. So ini memang palsu. So sebenarnya kalau dan salah satu palsu jadi palsu terus. Okey, B. X tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 5 Okey. Okey, ini benar palsu ni. Okey, sebenarnya kalau X ni nombor yang sama, so tak kisahlah. Takkanlah tambah 3 lebih besar daripada tolak 5. Katalah ni X ni 6 lah. 6 tambah 3 9.
6 tolak 5, 1. So, salah lah. So, yang ni palsu. Diguna dan ya. 99 ialah nombor ganjil. So, memang nombor ganjil. Ini betul. Tapi disebabkan diguna dan, so akan jadi palsu. Okay. Seterusnya, 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna dan 6 ialah faktor bagi 18. Okay. So, sebenarnya bab ni, awak kena teguh awak punya pengetahuan tentang matematik. Okay. Bila sebut kuasa 2 sempurna, kenapa kuasa 2 sempurna? Contohnya 64. Sebab apa 64 kuasa 2 sempurna? Sebabnya ialah 8 kuasa 2. Contoh lagi, 25. Sebab apa? Sebab 5 kuasa 2. Okay, itu adalah kuasa 2 sempurna. So, 81 ni nombor kuasa 2 sempurna ke? Ialah sebab 9 kuasa 2 ialah 21. So, ini benar. Dan 6 ialah faktor bagi 18. Faktor bagi 18. Apa dia faktor bagi 18? Faktor bagi 18, 1. 3 sebab 6 darab 3. 6 sebab 3 darab 6. Dan ada satu lagi, 2 kan? 2 sebab 2 darab 9. 2, 9, 18. So, 6 ialah faktor. Salah satu faktor ya. So, ni betul. So, disebabkan dua-dua betul, so, dah akan jadi benar lah. Okay? Benar pernyataan ni. Sebab dia walaupun guna dan, tapi sebabkan dua-dua pernyataan dia beri benar, so, akan jadi benar. Okay? Ingat tu. Kalau benar, dia perlu dua-dua benar, baru jadi benar. Atau janji ada benar, jadi benar. D, y sama dengan 3x selari dengan y sama dengan negatif 3x sama dengan 5. Okay. Y tolak 3x sama dengan 5. Okay. So, ini benar ke palsu? Okay. Sebenarnya ini benar lah. Sebab apa? Selari apa maksud dia? Kalau garasan selari, kecerunan dia sama kan? Okay. Kecerunan dia pun 3. Ini kalau kita bawa ke sana akan jadi y sama dengan 3x tolak tambah 5. So, ni 3 juga. So, dia akan selari lah. So, ni benar. Dan pintasan y bagi garis lurus y tolak 3x sama dengan 5 ialah 3. Sedangkan kita tulis tadi y sama dengan 3x tambah 5. Ini persamaan dia. Kalau kita jadikan dia persamaan untuk garis lurus, ini persamaan dia. So, bukan 3 lah. Ni pintasan y. So, ini salah. Palsu. Dia guna dan. Bila guna dan, so keseluruhan jadi palsu lah. Okay, dan last sekali ya. 2 tambah 3 sama dengan 23. Memang salah lah. Atau 2 darab 3 sama dengan 23. Pun salah juga. Tapi dia guna atau, memang dua-dua salah lah. Kalau palsu tak jadi benar pula. Ini palsu ya. Okay. Jadi setakat itu saja untuk video ni. Ni part 1 ya. Part 2 nanti saya akan cerita lagi, banyak lagi. Hujah, macam-macam lah. Untuk habiskan bab 3 penakulan logik ni. Jadi boleh buat latihannya, diberi dalam link di bawah nanti. Okay. Dan boleh tanya saya, tak masalah ya. Okay. Itu saja. Terima kasih.